Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Zahra binti Usman selaku pensyarah bagi kursus KAL 3053 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak serta rakan-rakan sekalian. Tajuk tugasan kami adalah nilai moral kepercayaan kepada Tuhan melalui permainan baling tin. Baiklah, nilai kepercayaan kepada Tuhan ini kita dapat lihat terutamanya di rukun negara. Rukun negara yang pertama. Nilai kepercayaan kepada Tuhan ini amat penting terutamanya masyarakat yang hidup dalam berbilang kaum, masyarakat yang berbilang kaum dalam sebuah negara berbilang kaum, berbilang agama. Hal ini demikian kerana untuk menerapkan nilai-nilai budi, nilai-nilai yang terpuji serta budi pekerti dalam diri setiap individu untuk rakyat-rakyat Malaysia. Oleh itu, bila kita setiap individu ada nilai-nilai terpuji, budi pekerti, pegangan agama yang kuat, pegangan nilai kepercayaan kepada Tuhan yang kuat, ia boleh membawa kita atau membina kita satu negara ini menjadi rakyat yang berdaulat. Baiklah, seterusnya adalah latar belakang permainan baling tin. Untuk latar belakang baling tin ini, dia tiada latar asal usul yang terperinci dari mana dia datang. Itu semua kerana dari dahulu lagi dia terbina sendiri. Permainan ni dia terkenal pada awal 1950-an dan sangat popular, ramai setiap kampungan main pada tahun 1970-an. Permainan ni dia menggunakan dua bahan asas utama, iaitu menggunakan tin dan menggunakan bola. Bola berukuran dalam 3 hingga 4 inci. Baiklah, saya akan bagi kepada pembentang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang cara permainan baling tin yang telah diubah suai. Permainan tradisional yang dipilih iaitu permainan baling tin telah diubah suai dari segi bahan dan cara permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak. Permainan baling tin yang diubah suai adalah mengikut kesesuaian tema aktiviti moral iaitu kepercayaan kepada Tuhan serta kesesuaian pada tahap umur kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Alatan permainan yang digunakan di dalam permainan ini adalah tin. Tin tersebut adalah dibalut dengan kertas untuk menarik perhatian kanak-kanak semasa bermain. Bilangan tin yang akan digunakan di dalam permainan ini adalah 10 biji tin. Alatan seterusnya adalah bola kertas. Tujuan penggunaan bola kertas dalam permainan ini adalah untuk kanak-kanak membaling ke arah tin. Penghasilan bola kertas adalah daripada bahan kita semula seperti kertas terpakai dan dicat dengan cat air untuk menarik perhatian kanak-kanak semasa bermain. Saiz bola yang dihasilkan juga adalah bersesuaian dengan saiz tangan kanak-kanak yang memudahkan mereka untuk membalik ke arah tin. Di dalam permainan baling tin yang diubah suai ini juga memerlukan kad bergambar dan papan mengelas objek ciptaan Tuhan. Gelanggang bagi permainan ini memerlukan kawasan sederhana luas seperti tanah yang rata atau padang. Peraturan permainan baling tin. Pertama, hanya seorang sahaja yang akan bermain dalam satu pusingan. Sekiranya pemain pertama berjaya menghabiskan permainan, pemain kedua akan mula bermain. Kedua, pemain perlu berdiri di atas garisan yang disediakan sebelum membaling bola kertas. Ketiga, tiada limitasi bagi jumlah balingan. Ini bermaksud kanak-kanak akan diberi peluang untuk membaling sehingga tin terjatuh. Cara bermain. Kanak-kanak akan berdiri di atas garisan sambil memegang bola kertas. Kanak-kanak akan diberi peluang untuk membaling bola ke arah tin sehingga tin terjatuh. Sebelum membaling bola ke arah tin, mata kanak-kanak perlu fokus pada tempat sasaran yang hendak dilontarkan. Kemudian, kanak-kanak perlu berdiri mengiring dengan meletakkan satu kaki di belakang dan mengayunkan tangan ke belakang. Kemudian, kanak-kanak perlu melangkah satu kaki ke hadapan semasa membaling dan menghilangkan tangan di badan selepas membaling bola kertas. Apa yang dikatakan sebentar tadi merupakan teknik-teknik membaling yang perlu dipelajari oleh kanak-kanak sebelum bermain permainan baling tin. Selepas kanak-kanak membaling bola kertas ke arah tin, kanak-kanak perlu berjalan ke arah tin yang telah terjatuh dan mengambil kad bergambar yang terdapat di setiap tin yang terjatuh sahaja. Gambar yang dilekatkan pada tin merupakan gambar ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia. Gambar-gambar tersebut perlu dikelaskan oleh kanak-kanak di papan pengelasan objek ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia yang telah disediakan. Apabila pusingan pertama telah selesai, pusingan kedua dan seterusnya akan dilakukan oleh kanak-kanak yang lain. Matlamat permainan baling tin yang telah diubah suai adalah untuk mencapai hasrat yang dikatakan di dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK, iaitu menitik beratkan pembentukan diri yang berakhlak mulia. Permainan baling tin yang diaplikasikan di dalam sesi pembelajaran dan pemudahcaraan kanak-kanak melalui standard kandungan kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, semua rakyat Malaysia mesti mengakui bahawa Tuhan adalah berkuasa. Seseorang yang taat dan berpegang teguh kepada ajaran agamanya mempunyai sifat-sifat mulia dan terpuji. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sesebuah masyarakat.
Matlamat yang kedua adalah bagi mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran yang menyeronokkan dapat dicapai melalui pelaksanaan strategi belajar melalui bermain. Permainan balintin menggunakan strategi belajar melalui bermain kerana kanak-kanak akan bergiat aktif semasa melakukan aktiviti. Permainan tradisional seperti permainan balintin dapat membantu meningkatkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Matlamat yang ketiga adalah memperkenalkan permainan tradisional dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Perkembangan teknologi dan penambahan aplikasi permainan secara maya telah menyebabkan pola bermain kanak-kanak berubah. Kesannya, permainan tradisional tidak lagi dikenali oleh generasi muda. Salah satu cara untuk memperkenalkan permainan tradisional adalah melalui aktiviti yang dijalankan di peringkat prasekolah. Guru-guru boleh menggunakan permainan tradisional dalam menggabung jalin bersama pembelajaran yang lain. Implikasi permainan balintin yang telah diubah suai oleh kumpulan kami. Antara implikasi yang baik daripada permainan balintin yang telah kami ubah suai adalah yang pertama, dapat mengembangkan kemahiran psikomotor kanak-kanak, iaitu apabila kanak-kanak boleh membaling bola untuk menjatuhkan tin tersebut. Selain itu juga, kemahiran psikomotor halus juga dapat dipertingkatkan apabila kanak-kanak dapat menampal gambar objek ciptaan Tuhan dan bukan ciptaan Tuhan pada infraboard yang telah kumpulan kami sediakan. Bukan itu sahaja, apabila kanak-kanak membaling bola tepat pada sasarannya, dia dapat melatih koordinasi mata tangan mereka dengan baik. Seterusnya, permainan balintin juga dapat membantu dalam perkembangan emosi kanak-kanak. Ini kerana lumrah kanak-kanaklah bermain. Oleh itu, melalui permainan balintin, mereka akan berasa gembira dan seronok semasa belajar, dalam masa yang sama mendapat faedah daripada permainan tersebut. Kesan baik yang kedua adalah dapat memperkenalkan permainan tradisional kepada kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak teknologi canggih yang telah mengubah gaya hidup manusia, termasuklah dalam proses pembesaran kanak-kanak. Jadi, mereka lebih didedahkan dengan permainan gadget dan komputer seperti PlayStation, Mobile Legend dan juga player unknown's Battlegrounds iaitu PUBG. Dan permainan ini kurang memberi faedah dalam perkembangan mereka. Jadi, apabila guru memperkenalkan permainan tradisional kepada kanak-kanak, mereka dapat mengetahui wujudan permainan tradisional yang telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, dalam masa yang sama memberi manfaat dalam perkembangan dan pembelajaran mereka. Oleh itu, dengan memperkenalkan permainan tradisional dapat mengekalkan warisan nenek moyang kita yang terdahulu untuk diteruskan kepada generasi yang akan datang. Walau bagaimanapun, terdapat implikasi buruk dalam pengenalan permainan balintin yang telah dijalankan oleh kumpulan kami, iaitu yang pertama, kawasan yang sempit. Semasa kami menjalankan aktiviti permainan balintin, kawasan yang digunakan adalah dalam pekarangan rumah sahaja. Maka apabila kanak-kanak membaling bola ke arah tin yang tergolek itu akan tergolek keluar pagar rumah dan seterusnya akan ke jalan raya di mana ia boleh membahayakan keselamatan kanak-kanak. Maka sepanjang aktiviti berlangsung, setiap daripada ahli kumpulan kami memastikan agar keselamatan kanak-kanak terjaga dan tiada tin yang keluar daripada had kawasan tersebut. Seterusnya, implikasi buruk yang kedua adalah bahan yang digunakan. Kumpulan kami telah menggunakan tin terpakai untuk dijadikan bahan dalam permainan balintin untuk mengekalkan keaslian permainan balintin tersebut. Walau bagaimanapun, penggunaan tin itu perlu dipastikan keselamatannya kerana bahagian bucuk aluminium yang tajam boleh mencederakan kanak-kanak jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh itu, kumpulan kami telah memastikan tin tersebut selamat untuk digunakan dengan meletakkan gam di sekeliling bucuk yang tajam menggunakan hot glue gun. Maka kanak-kanak tidak akan tercedera semasa bermain permainan balintin. Permainan balintin yang telah kami ubah suai mengikut tema kepercayaan pada Tuhan ini telah dijalankan dengan baik di kediaman kanak-kanak di Rawang, Selangor. Kami telah mendapat kebenaran untuk melaksanakan dan merakam sesi pengajaran dan pembelajaran ini daripada ibu kepada kanak-kanak itu sendiri. Aktiviti ini dijalankan secara bersemuka pada 14 Januari 2023 pada hari Sabtu yang lepas yang melibatkan 2 orang kanak-kanak yang berumur 5 tahun. Permainan ini dilaksanakan oleh saya dan ahli kumpulan saya secara bergilir mengikut pembahagian langkah pengajaran. Pada awal pertemuan, kanak-kanak masih dalam keadaan ragu-ragu kerana baru pertama kali berjumpa kami. Namun, ibu kepada kanak-kanak ini, Puan Norzila, telah mencadangkan kami untuk memasangkan lagu kegemaran kanak-kanak dan menyanyi bersama-sama sebagai sesi warm-up. Sepanjang sesi temu bual, kami telah membincangkan mengenai kerelevanan permainan tradisional yang mengandungi nilai dan moral dalam tata cara permainan dan kesan pelaksanaan aktiviti ini kepada kanak-kanak pada era teknologi pada masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak lebih cenderung terhadap permainan dalam skrin. Puan Norzila berkongsi rasa risau kerana anak-anaknya kerap berada di rumah sepanjang hari menghadap skrin telefon ataupun komputer. Beliau juga menyatakan bahawa anak-anaknya menjadi kurang aktif, tidak menggerakkan fizikalnya untuk melakukan aktiviti yang mencabar dan kurang berkomunikasi kerana mereka asyik bermain telefon pintar. Oleh itu, permainan balintin yang kami telah jalankan bersama kanak-kanak ini sedikit sebanyak membantu mengisi masa lapang kanak-kanak dengan aktiviti yang bermanfaat serta yang membantu meningkatkan perkembangan fizikal dan deria kanak-kanak dan menggalakkan kanak-kanak untuk berkomunikasi.
Puan Norzila juga berpendapat bahawa nilai moral yang kami terapkan dalam aktiviti ini iaitu kepercayaan kepada Tuhan dengan mengklasifikasi objek ciptaan Tuhan dan objek bukan ciptaan Tuhan adalah sesuai dan membantu kanak-kanak belajar sesuatu yang baru berkaitan persekitaran mereka. Selain dapat mengembalikan nostalgia warisan permainan ketika zaman kanak-kanak Puan Norzila, permainan ini juga dapat mendedahkan kanak-kanak era teknologi kini terhadap permainan tradisi yang masih relevan dijadikan permainan pada masa kini. Puan Norzila bersetuju untuk guru menerapkan dan menggabung jalin elemen permainan tradisional dalam sesi pengajaran dan pembudayaan PDPC di sekolah kepada kanak-kanak. Akhir sekali, kanak-kanak era kini lebih suka meneroka dan mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi dan perkara ini melibatkan keselamatan kanak-kanak itu sendiri. Oleh itu, Puan Norzila menggalakkan guru untuk menginovasi bahan aktiviti permainan tradisional yang digunakan agar lebih mesra kanak-kanak. Puan Norzila memuji cara kami melaksanakan aktiviti yang menitik beratkan keselamatan kanak-kanak serta masih memasukkan konsep dan elemen permainan tradisional walaupun telah diubah cara bermain. Dapat dirumuskan bahawa permainan tradisional Balintin ini dapat membantu menerapkan perkembangan moral iaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam diri kanak-kanak dengan mengetahui kewujudan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hal ini menepati objektif yang ingin dicapai dalam dokumen KSPK iaitu kanak-kanak dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Selain dapat mengembalikan nostalgia zaman dahulu kepada kanak-kanak digital era kini, kanak-kanak juga dapat pelajari konsep sains dan pendidikan Islam dengan membezakan objek yang diciptakan oleh Tuhan dan objek yang dihasilkan oleh tangan manusia. Aktiviti ini memberi pengenalan kepada kanak-kanak untuk mengetahui kewujudan Tuhan sebagai pencipta. Permainan yang boleh dimainkan di mana-mana ini dapat membentuk semangat kerjasama dan meningkatkan kemahiran intrapersonal kanak-kanak dalam perhubungan sesama kawan dan kemahiran membina hubungan baharu. Permainan ini juga merangsang pemikiran kanak-kanak untuk lebih aktif berfikir dan menyelesaikan masalah. Minda yang cerdas terbentuk apabila kanak-kanak aktif menggerakkan fizikal mereka dalam melakukan sesuatu dan berani mencuba sesuatu yang baru. Secara tidak langsung, permainan tradisional Balintin yang menggunakan pendekatan belajar melalui bermain ini sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan holistik dan menyerlahkan potensi kanak-kanak. Sekian sahaja daripada kepala kami. Terima kasih.